Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. Umat Islam di negara ini perlu mengambil iktibar kejatuhan tamadun dan kuasa besar dunia akibat dominasi budaya fitnah. Titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, perkataan yang kurang elok sama ada ketika berbicara maupun menulis di media sosial boleh mengugat kestabilan dan keharmonian negara. Dan paling terutamanya dalam memelihara kemaslahatan ummah. Demikian hebat hakikat fitnah dan tipu daya yang bukan sahaja telah menumpahkan darah seorang pemimpin Islam yang agung, malahan telah turut menghancurkan keharmonian dan kestabilan sesebuah negara. Kerana itulah Allah SWT mengingatkan seluruh umat Islam untuk menghindari serta menjauhi orang-orang yang tidak bercakap benar, sebagaimana yang berfirmankan dalam surah Al-Qalam ayat ke-10 hingga ke-11 yang bermaksud, janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela-cela, yang kesana dan yang kemari menghemburkan fitnah. Mulia serta Terdahulu, sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan 1445 Hijrah dibuat secara sederhana namun penuh pengisian di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya. Bertepatan dengan tema Perpaduan Teras Malaysia Madani, ia yang merupakan tunjang kepada masyarakat Madani berteraskan perasaan cinta dan kasih kepada junjungan besar Rasulullah SAW. Acara dimulakan dengan ketibaan Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong. Hadir sama Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan isteri, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi serta beberapa barisan Menteri Kabinet. Penganjuran kali ini mencipta kelainan dengan paparan istimewa, persembahan seni media pemetaan cahaya pada latar pentas, selain persembahan khas mengangkat kepribadian Rasulullah sebagai tauladan. 131 kontingen kementerian, badan berkanun dan agensi swasta berarak sejauh 1.1 km dari Jambatan Seri Gemilang Putrajaya ke PICC diketuai Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar. Sementara itu, Penasihat Syariah dan Ekonomi Profesor Datuk Dr. Syed Othman Syed Hussein Al-Habsyi dipilih sebagai penerima anugerah Perdana sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan. Beliau dipilih berdasarkan sumbangan dalam pembangunan dan permekasaan disiplin ekonomi dan kewangan Islam. Manakala 6 lagi individu lain menerima anugerah Maulidur Rasul. Mereka adalah Yang di-Pertua Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha, Pengasas dan Presiden Pertubuhan Penyebaran Islam Antarabangsa Datuk Kamarudin Abdullah dan Yang di-Pertua Persatuan Falak Syar'i Malaysia Said Kamarul Zaman Said Kabir. Penerima seterusnya adalah Pengerusi Yayasan Kebajikan Haiwan Kebangsaan Datuk Dr. Muhammad Nordin Muhammad Nur, Ketua Operasi bagi Persatuan Orang-Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia Zamzuri Ghani dan bekas pengarah Kolej Mara Kuala Nerang Syariah Dahman. Payment Networks Malaysia Sdn Bhd PayNet mengesahkan bahawa vendor yang menerima pembayaran menerusi platform kod QR Do It Now akan dikenakan caj mulai 1 November ini. Dalam satu kenyataan, PayNet berkata terdapat 2 pembayaran berbeza dikenakan caj, iaitu kadar diskaun peniaga MDR dan fee 50 sen bagi transaksi melebihi RM5,000. MDR bukanlah caj baru atau tambahan, ia sebaliknya insentif untuk menggalakkan penggunaan pembayaran kod QR yang diperkenalkan pada tahun 2019 dengan MDR telah dikecualikan. Fee sebanyak 50 sen yang dilaporkan media adalah untuk pemindahan dana rakan setara. Padi Beras Nasional Berhad Bernas beri jaminan bekalan beras putih mencukupi. Bagaimanapun, Bernas dalam satu kenyataan berkata, permintaan ke atas beras putih tempatan semakin meningkat disebabkan perbezaan harga beras putih tempatan dan import. Ia berikutan peralihan permintaan daripada beras putih import kepada beras putih tempatan oleh pengguna, pembekal kontrak dan pemain industri makanan. Bernas menyalurkan sebanyak 630,000 tan metrik beras dari Januari hingga Ogos 2023, iaitu peningkatan sebanyak 38% lebih tinggi berbanding purata jualan bulanan bagi tempoh 5 tahun lepas. Bernas turut komited dan menyokong semua program intervensi yang dilaksana oleh Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM bagi menjamin bekalan beras tempatan.
kawal kos operasi supaya harga nasi yang dijual peniaga tidak dinaikkan. Justru KPKM membuat keputusan untuk membenarkan pembelian beras putih import BPI pada harga borong RM160 bagi 50 kg. Langkah tersebut bagi mengimbangi keperluan beras bagi tujuan perniagaan dan kegunaan isi rumah. Persetujuan itu dicapai melalui sesi libat urus di antara KPKM dan Persatuan Restoran, Pengusaha Makanan dan Penjaja Kecil pada 15 September lalu. Ia juga sebagai maklum balas kepada cadangan Datuk Amir Ali Maidin menaikkan harga siling beras putih tempatan BPT kepada RM34 setiap 10 kg dan kebenaran pembelian BPI dengan harga borong oleh pengusaha restoran. KPKM memaklumkan harga BPT di peringkat runcit masih dikawal pada kadar RM2.60 sekilogram. Jualan Makmur Pahang 2023 yang memfokuskan barangan asas menetapkan syarat pembelian hanya kepada penduduk tempatan. Jualan tersebut menawarkan hampir 10 hingga 50% diskaun mengikut barangan yang ditawarkan. Antara barangan itu seperti beras tempatan, gula, telur dan minyak masak. Program berlangsung di Dewan Pekan Telemung di Pelangai. Baguslah ada program ini, murah barang. Lain kali saya datang juga. Seronok pasal barang-barang kita dapat murah sikit, kita pun ada untung sikit itu pasal kita ada bagus Yang ni alhamdulillah dapat jugalah beli untuk anak-anak macam saya ni, alhamdulillah anak saudara pun ada, dapatlah menampung sikit keperluan asas, bukannya kehendak tapi keperluan asas kepada kepada rakyat seperti saya dengan masyarakat dekat sekeliling ni. Menurut Exco Hal Ehwal Pengguna dan Sumber Manusia Sim Chong Siang, pelbagai barangan asas membolehkan pengguna mendapatkan harga yang lebih rendah dari pasaran semasa. Semalam, hari ini dan besok kita ada jualan mamuk di kawasan Telemung. Lepas tu kita ada 8 hari lagi di Felda Cemamoy. Untuk program ini kita buat benefit untuk rakyat yang tinggal di Pelangai ini. Ini bawa program kerajaan negeri Pahang. Selesai di Telemung, program tersebut akan diteruskan di Dewan Serbaguna Felda Cemamoy pada 29 September hingga 6 Oktober ini. Berbaki seminggu tempoh berkempen bagi PRK Pelangai, parti bertanding dilihat semakin rancak menggerakkan jentera ke seluruh kawasan. Untuk perkembangan semasa, terus bersama Atira Haswah. Silakan. Baik, perkembangan semasa yang ingin saya kongsikan ketika ini di PRK Don Pelangai yang hari ini telah pun memasuki hari ke-6 tempoh berkempen, di mana setakat ini bagi ketiga-tiga calon bertanding dari Barisan Nasional Datuk Amiza Abu Adam, dari calon PN Cikgu Kasim Samad dan juga calon bebas iaitu Hasli Helmi DM Zul Hasli, dilihat masih lagi padat mengaturkan jadual kempen masing-masing di 3 kawasan Felda dan juga 8 kampung tradisional di sini. Dan pastinya mana-mana kempen pilihan raya santun menyantuni dan juga menziarahi merupakan kaedah tradisi kempen oleh calon untuk lebih merasa dekat dengan pemilih di kawasan ini. Namun sedikit berbeza bagi calon BN dan PN. Seperti biasa dalam masa yang sama masih lagi rancak mengadakan ceramah yang melibatkan pemimpin-pemimpin parti tertinggi pada sebelah malam dan juga perang bendera. Dua parti ini semakin rancak di kawasan Pelangai ini, dan kedua-dua parti ini pastinya turut aktif di media sosial
masing-masing. Dan memasuki hari ke-6 kempen, walaupun kesemuanya dilihat berjalan dengan lancar, namun terdapat satu laporan yang dibuat di Rompin mengenai PRK Pelangai. Dan semalam Ketua Polis Pahang iaitu Datuk Seri Yahya Othman turut mengesahkan pihaknya telah pun membuka satu kertas siasatan di bawah Seksyen 4 Akta Hasutan 1948, Seksyen 233 Akta Komunikasi, 4A Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954 berkaitan kes tersebut. Dan ketika ini pihaknya turut sedang menjalankan siasatan lebih lanjut mengenai kes tersebut. Dan pada masa yang sama beliau turut mengingatkan orang ramai terutama penyokong parti agar sentiasa menjaga dan mematuhi syarat yang ditetapkan oleh SPR sepanjang tempoh berkempen ini. Dan ingin juga saya kongsikan, selasa lalu SPR turut mengumumkan di mana kesemua anggota polis ramai 36 orang bagi N36 Pelangai ini akan membuang undi secara menggunakan kertas undi secara pos dan perlu mengembalikan kepada pegawai pengurus sebelum jam 5 petang pada hari mengundi iaitu pada 7 Oktober nanti. Dan secara tidak langsung tiada pusat pengundian awal akan dibuka pada 3 Oktober nanti. Dan bagi pemilih selain kategori undi pos, hari pengundian masih lagi kekal 7 Oktober nanti. Jadi saya kira itu saja perkembangan ataupun perkongsian dari PRK Pelangai. Kembali ke studio. Terima kasih. Sementara itu, pengundi di Dewan Negeri Pelangai diminta agar tidak terpengaruh dengan mesej kempen berunsur negatif. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi, Wan Ismail, mahu semua pihak bertanding mengelak unsur fitnah dan berita palsu. Sebaliknya, rekod prestasi calon bertanding perlu dijadikan asas buat pengundi memilih calon yang bakal mewakili mereka nanti. Orang macam ni saya fikir kita tak payah dengar lah cakap dia. Macam tuduhan 30% itu adalah satu rekod cipta. Satu tuduhan dengan tujuan supaya rakyat percaya dengan tuduhan beliau. Dan ini juga untuk mewujudkan suasana ataupun perasaan tidak puas hati di kalangan sesama kita. Beliau menjawab dakwaan calon bebas PRK Pelangai Hasli Hilmi DM Zul Hasli berhubung kuota lantikan pegawai kerajaan negeri Pahang. Peneroka generasi pertama Felda dianggap sebagai wira kerana berjuang meninggalkan kampung halaman dan meneruskan kehidupan di Felda. Malah pengerusi Felda, Datuk Seri Ahmad Sabri Cip kata mereka memberi sumbangan besar kepada ekonomi negara. Mereka saya anggap wira kerana datang untuk berkorban pada waktu itu sehingga dapat kita lihat bukan saja kehidupan mereka tetapi mereka memberi sumbangan yang besar kepada ekonomi negara. Sawit misalnya adalah merupakan bahan ekspor kita yang utama. Ekspor dapat mendukung mata wang kita. Kerajaan Negeri Pahang merupakan satu-satunya kerajaan negeri yang paling banyak membenarkan tanah mereka dibuka kepada penduduk dari lain-lain negeri. Dan pelbagai isu berkaitan tanah peneroka Felda di Pahang diselesaikan dengan bantuan kerajaan negeri. Justru beliau menasihatkan agar hubungan antara peneroka, Felda dan kerajaan terus diperkukuh. Ayo semua, depan, belakang, jengking, lompat, kiri kanan, angkat, tolak, bawah dan atas, cuk. Tarik nafas. Lepas, sempena bulan Malaysia sihat sejahtera. Mulakan gerak sihat ada sekarang. Seterusnya, kita ikuti laporan cuaca semasa seluruh negara bersama pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Pada ketika ini rantau negara kita menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Tetapi di kawasan perairan Phuket, angin bertiup dengan agak kencang sekitar 40 hingga ke 50 km sejam dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter. Justru itu Met Malaysia telah pun mengemas kini amaran angin kencang seteluk bergelora kategori pertama di kawasan perairan Phuket ini, dan amaran ini akan berkuat kuasa sehingga ke 2 Oktober 2023. Jadi pada orang ramai yang mana ingin pergi ingin melancong ke Phuket diharapkan sentiasa peka dengan amaran dan juga ramalan cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia. Baik, seterusnya kita akan beralih ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini.
Seperti diramalkan, kita menjangkakan keadaan cuaca kurang hujan pada hari ini di Semenanjung. Jelas menunjukkan pada ketika ini kurang hujan daripada negeri Perlis sehingga ke tengah di Semenanjung dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku. Tetapi di selatan, kebanyakan daerah dalam keadaan cerah, tetapi masih lagi ada 1-2 daerah yang mengalami keadaan cuaca lembap, hujan di satu tempat. Baik, hujan berlaku di daerah Tampin di Negeri Sembilan, di daerah Rompen di Negeri Pahang dan juga hujan renyai di tengah di Negeri Johor. Dan keadaan lembap di selatan Semenanjung ini kita jangkakan dia akan beransur sedikit masa lagi. Bagi negeri lain, kita menjangkakan keadaan cuaca cerah ini, tiada hujan ini akan berlanjutan sehingga ke malam. Baik, keadaan yang agak berbeza kini berlaku di Negeri Sabah dan juga Sarawak. Keadaan lembap kini berlaku di hampir ke semua bahagian. Di Negeri Sabah, keadaan lembap lebih tertumpu di bahagian Sandakan dan juga di bahagian Tawau. Manakala di Negeri Sarawak pula, keadaan lembap kini berlaku di bahagian Miri, di bahagian Kapit, Bintulu, di Mukah, Seri Aman, Sibu, Betong, Sarike dan juga di satu tempat di bahagian Kuching. Keadaan lembap di negeri Sarawak dan juga Sabah ini ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, ini saja ramalan laporan cuaca yang dapat saya kongsikan dengan anda. Bagi anda yang ingin merancang perjalanan ataupun aktiviti pada esok hari, jom kita lihat ramalan cuaca sepanjang hari esok. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara paparan hari ini sekitar sambutan Maulidur Rasul di Sarawak. Perinciannya langsung bersama Vanessa Mering. Silakan Vi. Ya, terima kasih Sahi. Sarawak menjadikan perjuangan yang dibawa Nabi Muhammad dan Piagam Madinah sebagai contoh dan iktibar dalam mentadbir negeri ini. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng berkata, ini kerana perjuangan baginda adalah berintegriti dan berwawasan selain memberi penekanan kepada soal ilmu dan pendidikan. Manakala Piagam Madinah pula menekankan aspek keadilan dalam pentadbiran antara Islam dan bukan Islam. Jelasnya, amalan toleransi agama diperlihatkan menerusi perjanjian dengan para rahib di biara St. Catherine di kaki Bukit Sinai pada tahun 627 Masihi. Sebab itulah kita mengambil iktibar. Di Sarawak kita mempunyai masyarakat berbilang kaum dan berbilang agama. Sudah tentu kerajaan Sarawak memberikan keadilan dan juga untuk kita membangunkan negeri dalam keadaan yang aman dan makmur. Beliau turut mengajak rakyat Sarawak untuk mendoakan Bumi Kenyalang terus maju berdasarkan pelaksanaan strategi pembangunan pasca COVID-19 2030. Datuk Patinggi Abang Johari menyatakan demikian dalam ucapannya pada Majlis Perhimpunan dan Perarakan Maulidur Rasul Peringkat Negeri Sarawak bersempena sambutan perayaan 60 tahun Sarawak Merdeka di Padang Merdeka Kuching pagi tadi. Majlis diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Tun Pehin Seri Abdul Taib Mahmud dan isteri Toh Puan Datuk Patinggi Ragat Kurdi Taib.
Sementara itu, Timbalan Premier Dato' Ahmad Awan Tengah Ali Hassan semasa berucap pada sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Lawas berkata, konsep Piagam Madinah merupakan perlembagaan terbaik yang menjadi amalan dalam mentadbir negeri ini. Menurut beliau, dengan kepelbagaian masyarakatnya, rakyat negeri ini saling memerlukan antara satu sama lain. Oleh itu, penindasan dan sifat ekstremisme seharusnya tidak lagi berlaku kerana ia bukan ajaran Islam. Perarakan Maulidur Rasul di Lawas disertai lebih 50 kontingen. Di Miri, hampir 7,000 menyertai perhimpunan dan perarakan Maulidur Rasul peringkat bahagian Miri bertempat di Dewan Suara Miri. Berucap pada sambutan tersebut, Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Dr. Ripin Lamat mahu umat Islam mencontohi sikap Nabi Muhammad yang begitu mementingkan semangat perpaduan dan persaudaraan terutama melibatkan masyarakat bukan Islam. Di Sibu, hampir 10,000 penduduk hadir ke sambutan Maulidur Rasul peringkat bahagian Sibu yang diadakan di dataran Tun Tuanku Bujang pagi tadi. 78 kontingen pula menyertai perarakan sejauh 4 km. Perarakan turut disertai Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Datuk Dr. Anwar Rabai. Tradisi ataupun majlis seumpama ini haruslah diperkukuhkan di kalangan anak-anak muda. Walaupun ia merupakan suatu tuntutan agama, tetapi apa-apa aktiviti yang dapat merapatkan perpaduan di kalangan masyarakat Islam haruslah dipupuk untuk sepanjang hayat. Sekolah Kebangsaan Agama Majlis Islam Sarawak Sibu muncul juara keseluruhan sepanduk dan kontingen terbaik sempena sambutan Maulidur Rasul bahagian Sibu kali ini. Turut mendapat perhatian adalah johan kontingen mega iaitu SK Abang Ali Sibu yang berarak dengan kekuatan lebih 1,000 orang. Sempena sambutan yang sama di Marudik, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, Sarawak kekal contoh terbaik toleransi kaum dan agama di negara ini. Ia dibuktikan apabila masyarakat Islam dan bukan Islam dapat duduk bersama dalam sesebuah rumah ibadat dan situasi tersebut sukar dilihat di tempat lain. Katanya, keistimewaan tersebut menjadi faktor keutuhan perpaduan dan rakyat dapat hidup dalam suasana harmoni walaupun berbeza agama, kaum dan adat resam. Perarakan Maulidur Rasul peringkat daerah Marudi tahun ini disertai 17 kontingen. Di Limbang, Radio Televisyen Malaysia RTM Limbang antara 85 kontingen yang menyertai perarakan Maulidur Rasul peringkat daerah Limbang. Perarakan sejauh 3 km bermula dari Kompleks Sukan Limbang seterusnya mengelilingi Bandar Limbang. Berucap pada sambutan itu, Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata sambutan Maulidur Rasul satu cara umat Islam memperingati Nabi Muhammad SAW dan menjadikan kehidupan baginda sebagai teladan dalam kehidupan. Sarawak masih berdepan dengan ancaman rabies dan banyak lagi penyakit zoonosis seperti malaria monyet dan leptospirosis. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng, jumlah keseluruhan kes rabies dalam kalangan manusia di Sarawak ialah 72 kes dengan 65 atau 90.3% kematian sejak 2017. Datuk Patinggi Abang Johari berharap jumlah kematian akibat rabies tidak akan meningkat walaupun jumlah kes manusia digigit haiwan agak membimbangkan. Sejak 2017 sehingga ke hari ini, terdapat lebih 88,000 kes tersebut yang direkodkan di fasiliti-fasiliti kesihatan. Datuk Patinggi Abang Johari berkata demikian pada Majlis Perasmian Persidangan Penyakit Zoonotik dan Penyakit Tropikal yang terabai Asia Pasifik di Sibu. Teks ucapannya dibacakan oleh Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Ming Ti. For the doctors in Sarawak, these diseases are encountered in their daily work and they have real-world experience in treating and combating these diseases. By sharing this experience and learning from experts from other countries, I am sure it will enhance the control and treatment of these diseases. Sibu menjadi tuan rumah bagi persidangan ini dan mendapat 400 penyertaan dari Sarawak, Semenanjung, Sabah dan luar negara.
Sarawak berhasrat untuk mewujudkan lebih banyak harta intelek IP di bawah strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030 menerusi pelaburan dalam penyelidikan dan pembangunan R&D. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, Sarawak kini hanya mempunyai kurang daripada 50 paten berdaftar dan menyasarkan peningkatan jumlah pemilikan IP dan paten menjelang tahun 2030. Selain menambah pemilikan paten dan IP, Sarawak perlu memastikan kesemua paten berdaftar mampu dijadikan sebagai aset-aset penjana pulangan ekonomi yang menguntungkan kepada negeri. Beliau berucap ketika merasmikan bengkel penulisan spesifikasi paten anjuran bersama Majlis Penyelidikan dan Pembangunan Sarawak, Perbadanan Harta Intelek Malaysia dan College Universiti ICATS di Kuching. Bengkel tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dalam kalangan penggiat industri tentang pengetahuan serta kemahiran dalam menyediakan spesifikasi paten. Seramai 60 orang peserta menghadiri bengkel selama 2 hari tersebut. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, Vi, terima kasih. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Antara fokus negeri di bawah bayu, sempena sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijrah, umat Islam diminta terus berkukuh semangat perpaduan. Laporannya langsung bersama-sama Muhammad Syarizam Awang di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Sahih. Umat Islam di negeri ini diminta terus memperkukuh semangat perpaduan dan persefahaman dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum, bangsa dan budaya. Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin berkata, ia penting bagi memastikan keharmonian hidup bermasyarakat terus terpelihara. Tun Johar berkata demikian dalam perutusan sempena sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1445 Hijri di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Turut hadir Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor. Dalam pada itu, beliau turut mengingatkan umat Islam untuk mengambil pengajaran dan teladan daripada sejarah hidup Rasulullah sebagai sumber inspirasi dan pedoman hidup untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Tun Johar yakin dengan memahami sirah perjuangan dan kepribadian baginda Rasulullah, umat Islam akan terus hidup dalam suasana harmoni tanpa sebarang persengketaan dan perpecahan. Dalam majlis sama, Datuk Haji Ji berkata kerajaan negeri menerusi Sekretariat Sabah Maju Jaya SMJ sedang menyusun dan akan melaksana program-program untuk menoktahkan kemiskinan tegar di Sabah. Antaranya memperuntukkan RM125 juta setiap tahun untuk program rumah SMJ bagi membina rumah untuk rakyat miskin tegar yang tersenarai dalam e-Kasih. Datuk Haji Ji berkata turut diperuntukkan RM175 juta khas untuk program membasmi kemiskinan dengan menyediakan peluang pekerjaan kepada golongan sasar bagi mengeluarkan mereka daripada kategori miskin tegar. Menurut beliau, pembinaan tamadun yang gemilang bergantung kepada pencapaian bangsa atau ummah kerana prestasi ummah yang baik akan membentuk tamadun agung yang memberi kesejahteraan kepada umat sejagat. Selaras tuntutan itu, kerajaan negeri memberi penekanan kepada aspek pendidikan dan latihan di bawah hala 7 SMJ dengan matlamat melahirkan modal insan berilmu, mahir dan berketerampilan untuk mewarisi kepimpinan negara. Datuk Haji Ji turut mengingatkan rakyat untuk menjaga ukhuwah dan perpaduan dalam bermasyarakat kerana perbelahan hanya merugikan yang akhirnya membawa kepada perpecahan. Terdahulu, Datuk Haji Ji bersama Tun Johar dan ribuan umat Islam menyertai perarakan dari Padang Merdeka ke SICC. Bekas Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah SKN Tan Sri Sukarti Wakiman dan bekas Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Rosnani Mudin dipilih sebagai tokoh Maulidur Rasul peringkat negeri Sabah 1445 Hijrah di SICC Kota Kinabalu. Mereka masing-masing menerima wang tunai RM20,000, plak dan sijil penghargaan serta hadiah iringan lain. Hadiah disampaikan yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin.
Saya pun sebenarnya tidak menyangka yang saya dicalonkan atau akan dipilih sebagai tokoh Maulid Rasul tahun ini. Dengan itu saya saya berasa mengucapkan syukur juga, dan mudah-mudahanlah ini akan menjadi penyuntik semangat lah. Saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak duga pun saya mendapat anugerah ini, tapi alhamdulillah memang saya sangat gembira lah untuk menerima anugerah ini, dan saya rasa anugerah ini sangat bermakna untuk saya, dan saya akan terus menyumbang pada rakyat dan bangsa dan negara saya lah, insya-Allah. Terdahulu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur menyampaikan hadiah pertandingan spanduk dan pertandingan kontingen terbaik. Keseluruhannya, sebanyak 112 kontingen terdiri 12,000 orang mewakili pelbagai kementerian, jabatan, pertubuhan, badan bukan kerajaan NGO, sekolah-sekolah dan kampung di sekitar Kota Kinabalu menyertai acara tersebut. Sementara itu, malam tadi, kira-kira 300 umat Islam menyertai majlis tahlil dan doa kesyukuran sempena sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijrah di Masjid Negeri Kota Kinabalu. Acara dimulakan dengan solat fardu maghrib diikuti bacaan surah Yasin dan tahlil oleh Imam Besar Masjid Negeri Ustaz Suhaidi Kuanting. Manakala doa kesyukuran dibacakan Mufti Kerajaan Negeri Sabah, Datuk Haji Bongsu Aziz Jaafar, diikuti solat fardu Isya. Majlis turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Dr. Johar Datuk Mahiruddin, Timbalan Ketua Menteri Datuk Syahelmi Yahya dan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Umat Islam diperintahkan sentiasa menjaga perpaduan sesama insan. Namun, peredaran zaman dan cabaran situasi semasa dilihat ada kalanya mendatangkan perpecahan maupun penindasan. Bersempena sambutan Maulidur Rasul 1445 Hijrah, wartawan Sahira Samain menyingkap makna di sebalik perpaduan yang sebenar. Perpaduan Teras Malaysia Madani, tema diangkat tahun ini sempena sambutan hari kelahiran junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perpaduan bermaksud penyatuan, iaitu antara tuntutan disaran sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Bagaimanapun, dalam era penuh mencabar kini, umat Islam diasak pelbagai anasir yang cuba memecah belahkan perpaduan sedia ada sehingga ada daripadanya mewujudkan Islamofobia. Sebagai contoh, di negara Timur Tengah, umat Islam bertelaga dengan ideologi atau fahaman masing-masing, sedangkan baginda Rasulullah menitik beratkan aspek perpaduan dalam apa jua keadaan. Nabi tidak menyuruh kita bermusuhan. Nabi kita disuruh kita berkasih sayang. Jadi konsep lita'arafu ini kalau kita bawa dalam kehidupan kita, insya-Allah perpaduan, keharmonian kita akan sentiasa terjaga. Dan itu merupakan sunnah Rasulullah. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berlapang dada, berjiwa besar dalam menerima apapun perbezaan. Kita juga diingatkan sentiasa menjaga dan memperkukuh perpaduan sesama umat, namun ada kalanya dilihat tidak diterjemah sebaiknya. Kembali kepada sunnah dan sirah Rasulullah SAW, di mana sirah itu adalah rahmat yang membawa rahmat ke seluruh alam. Kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW menyatukan puak-puak, menyatukan umat menerusi sirah dan sunnah. Kita di Malaysia alhamdulillah yang berbilang kaum kan, berbilang bangsa, suku, bahasa, malah kepercayaan. Kita hidup harmoni sebab kita orang Islam tetap menjaga sunnahnya Rasulullah SAW. Sebagai rakyat Malaysia, kita sangat bertuah hidup dalam negara damai dan harmoni. Seharusnya menjadi tanggungjawab semua memastikan limpahan keamanan dan perpaduan sejagat ini terus menjadi milik setiap rakyat. Baginda Rasul ini adalah insan yang sangat tinggi toleransinya di Madinah Al-Munawwarah. Bagaimana Rasulullah mengatur, mengolah
pentadbiran kehidupan dalam masyarakat Madinah. Tapi toleransi yang sangat tinggi ini yang menyebabkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berjaya mengekalkan toleransi. Jadi sebagai rakyat, untuk mengekalkan perpaduan tu, kita boleh saling hormat menghormati antara satu sama lain, seperti mana pada zaman Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita harus mengikut jejak langkah Rasulullah untuk pupukkan nilai-nilai murni dalam diri kita lah. Mestinya kita haruslah mengamalkan sikap toleransi antara kaum, agama, kan? Dan juga kita sebagai umat Islam sepatutnya lah menunjukkan akhlak yang baik. Mudah-mudahan ia menjadi satu dakwah secara tidak langsung kepada masyarakat yang berlainan agama. Kepribadian junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pancaran daripada nilai-nilai Al-Quran. Baginda sememangnya idola dan menjadi ikutan baik sepanjang zaman dalam menyatukan ummah dan memupuk semangat ukhuwah Islamiah dalam pembangunan dan kehidupan manusia sejagat. Zahira Samain, RTM. Susulan penemuan kamera tersembunyi dalam bilik sebuah pusat penginapan di Kota Kinabalu baru-baru ini, Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS memberi jaminan sedia bekerjasama dengan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan bagi mengelak kejadian sama berulang. Unfortunately, this is very event. If there is a need, we will do that. We don't want these things to happen again. It's very unfortunate that it happened. Yeah. I hope that once the culprit has been caught, and that some degree of punishment will be imposed on him. Beliau ditemui pemberita selepas sidang kemuncak persidangan pelancongan 2023 di Kota Kinabalu. Datuk Kristina turut mengingatkan pelancong untuk mendapatkan nasihat daripada pemandu pelancong untuk memilih tempat penginapan sebelum membuat tempahan. Baru-baru ini tular di media sosial apabila pasangan dari China yang menginap di sebuah penginapan di Kota Kinabalu menemui kamera kecil tersembunyi dalam bilik penginapan mereka. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kita kembali bersama dengan Sahi di Angkasa Puri. Silakan Sahi. Baik, Syarizam, terima kasih. Pemimpin dan rakyat di Negeri Sembilan diminta untuk terus memperkukuhkan perpaduan bagi memastikan sikap saling menghormati antara satu sama lain kekal utuh. Demikian titah yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Muhriz Ibni Almarhum Tuanku Munawir pada majlis sambutan Maulidur Rasul di Padang Majlis Bandaraya Seremban. Rasulullah SAW juga telah menjadikan tali persahabatan dan persaudaraan sejak mula menegakkan negara Islam Madinah sehingga termeterainya Piagam Madinah. Justru semua pemimpin dan rakyat di negeri ini perlu terus menyemai benih perpaduan dan memperkokohkannya sehingga perasaan saling menghormati antara satu sama lain kekal utuh. Turut berangkat Tengku Ampuan Besar Negeri Sembilan Tuanku Aisyah Rohani Tengku Besar Mahmud serta Tengku Besar Seri Menanti Tengku Ali Ridauddin Tuanku Muhriz. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun dalam ucapannya berharap rakyat boleh menjadi contoh memperlihatkan kepelbagaian dan menzahirkan perpaduan yang menjadi teras kepada negara. Sementara itu, perarakan sambutan Maulidur Rasul di Melaka menghimpunkan 7,000 peserta daripada 147 kontingen yang mengenakan pakaian tradisional. Turut serta 10 buah beca yang menjadi ikon pelancongan negeri itu. Yang di-Pertua Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Rustam mengetuai perarakan sejauh 2.5 km itu. Ia bermula di Stadium Tun Fatimah, Bukit Serindit dan berakhir di dataran Pusat Islam Masjid Al-Azim, Bukit Palah.
tema yang diangkat pada tahun ini untuk menggalakkan kita bersatu padu, menerapkan konsep nilai-nilai toleransi dalam masyarakat dan juga bersatu padu dalam kita membuat apa sahaja perkara untuk menjadi umat yang wasatiyah, umat yang sederhana, umat Nabi SAW. Sambil berjalan sambil bersalawat. Selama ni kita kalau sambil jalan kita main phone. So sekarang ni kita kalau boleh sambil jalan kita bersalawat. Inilah masa yang kita perlu rebutkan. Seharusnya kita menyambut sambutan Maulid Rasul ini untuk menunjukkan rasa kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana merupakan satu ikutan ataupun rasul kita. Sungguh tak dijangka, luar dugaan yang begitu ramai sangat orang menyertai perarakan ini. Nampak sangat yang kita semua bersatu hati dalam memperingati kelahiran Rasulullah ni. Memang tak duga, memang ramai sangat meriah sungguh hari ini. Mengambil kira kelestarian alam dalam pembangunan negeri dan usahawan wanita antara tumpuan dari Negeri Sembilan. Teruskan bersama Muhammad Syafiq Azrul Muhammad Zafri. Silakan. Maksimum RM10,000 sebulan. Itu nilai pendapatan yang diraih dalam kalangan usahawan wanita menerusi bimbingan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Sembilan. Menurut Exco Hal Ehwal Wanita Keluarga dan Masyarakat, Nur Zunita Begum Muhammad Ibrahim, sokongan daripada pihak Kemas merupakan satu perkara yang perlu diteruskan dalam usaha menyokong usahawan wanita di seluruh negara untuk terus berdaya saing. Jadi banyak komponen-komponen bidang masakan yang telah dipelajari oleh beliau daripada Kemas itu sendiri, dari kelas-kelas yang dibuat oleh Kemas sendiri. Jadi di sinilah wanita dapat di segi ilmu yang diterima dari Kemas dan diusahakan sehingga menjadi usahawan yang berjaya. Beliau berkata demikian selepas program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku Kemas Negeri Sembilan di dataran Teluk Kemang, Port Dickson. Kelestarian kawasan sekitar pembangunan industri akan terus dipelihara meskipun mengalami pertumbuhan pesat. Ini termasuklah projek pembangunan Lembah Wawasan Malaysia MVV 2.0 apabila kemudahan asasnya akan disediakan dengan lengkap terlebih dahulu bagi memastikan ia dapat diselenggara dengan baik. Exco Perindustrian dan Hal Ehwal Bukan Islam, Teo Kok Siong berkata, langkah berkenaan memberi kesan jangka masa panjang kepada kependudukan di kawasan sekitar daripada aspek kelestarian alam. Perkara yang pertama, kita perlu memastikan bahawa segala kemudahan asas ataupun infrastruktur itu yang baik perlu disediakan untuk pekilang ataupun industrial player. Dan pada masa yang sama, saya rasa kita juga memastikan bahawa untuk pekilang-pekilang ataupun industri player yang sedia ada itu, kita perlu menjaga mereka dengan lebih baik, di mana kita perlu pastikan bahawa segala kemudahan asas yang berada di taman perindustrian yang sedia ada itu, kita perlu sentiasa memastikan bahawa ia diselenggara dengan baik. Beliau berkata demikian selepas sesi temu bual dalam segmen Moncak Potang di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Dalam pada itu, peluang pekerjaan yang banyak juga dijangka dapat ditawarkan kepada penduduk setempat dengan pembangunan projek MVV 2.0. 1,135 kekuatan anggota Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Negeri Sembilan bersiap siaga bagi menghadapi monsun timur laut yang dijangka berlaku pada November ini. Menurut pengarahnya, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Muhammad Nazri Meskam, bagi aset pula ia melibatkan 37 buah bot, 9 lori, 7 kenderaan pacuan 4 roda, sebuah van dan 13 ambulan. 81 kawasan telah dikenal pasti berisiko banjir iaitu 25 di daerah Seremban, 15 Port Dickson, 11 Jelebu, masing-masing 10 di Rembau dan Jempol, 9 Tampin dan sebuah kawasan di Kuala Pilah. Jadi daripada maklumat daripada pihak meteorologi, mungkin perkara ini boleh menyebabkan kepada banjir kilat jugalah dan juga kerosakan kepada struktur-struktur bangunan yang kecil-kecil lah, yang biasalah. Jadi pemakluman yang dibuat ini dia kena rakyat dah kena sentiasa alert, dan selepas itu kita akan berubah kepada fasa monsun timur laut.
Jadi memang cuaca dalam keadaan sekarang ni kalau dilihat memang ada perubahan-perubahan, kejap-kejap hujan, tak sekata memang dalam fasa peralihan lah sekarang. Justru, orang ramai dinasihatkan sentiasa peka dengan keadaan cuaca semasa dan amaran yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Laporan itu tadi mengakhiri perkembangan dari Negeri Sembilan. Salam Maulidur Rasul, kembali semula ke Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih. Selepas sah menggenggam kejuaraan Liga Super buat kali ke-10 berturut-turut, Johor Darul Takzim JDT kini mengalih fokus bagi meneruskan cabaran dalam saingan Liga Juara-Juara Asia ACL. Menentang klub Thailand BG Pathum United pada 3 Oktober ini, ketujuhlatih Esteban Solari mahu anak buahnya fokus untuk mencipta kemenangan pertama dalam aksi kumpulan air. He makes no mistake. The goal at his mercy. We know we will have a tough game because we're going to play away and with a team that has a lot of quality players that play good football, and I think it will be a nice game to see. And we will go there to try to win because this is JDT and it doesn't matter. We will go to play our football, try to win. They play on the good level in Thailand, but we are JDT. We don't fear nobody. We can press them. We press also Kawasaki here, so we go there with all the focus. We go with everything to do our best and make the people proud. Pada perlawanan pertama, JDT tumpas 0-1 kepada Kawasaki Frontal di laman sendiri. Sementara itu, pada aksi di Stadium Sultan Ibrahim malam tadi, skuad Harimau Selatan mudah menewaskan PDRM FC 4-0 sekaligus mengesahkan kejuaraan Liga Super buat kali ke-10 berturut-turut. JDT membuktikan mereka jauh dalam kelas berbeza dengan saingan masih berbaki 4 perlawanan lagi. Bermain di hadapan lebih 12,000 penyokong Merah Biru, skuad Harimau Selatan nyata mendominasi perlawanan. Tuan rumah mendalui 2-0 pada separuh masa pertama menerusi Bergson De Silva dan Juan Muniz masing-masing pada minit ke-37 dan ke-40. Babak kedua menyaksikan kesilapan pemain pertahanan PDRM Izzak Izan Yuswardi menjatuhkan Arif Aiman Muhammad Hanafi dalam kotak penalti yang membawa padah. Arif Aiman mudah menyempurnakan sepakan penalti pada minit ke-54 sekaligus melakar jaringan ketiga buat pasukannya. Anak buah Esteban Solari kemudian melengkapkan kemenangan menerusi rembatan deras penyerang dari Argentina Fernando Forestieri 3 minit kemudian. Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin menyeru rakyat terus bersatu padu membangunkan negeri dan mempertingkatkan perpaduan dengan mencontohi sirah Nabi Muhammad SAW serta para sahabat baginda. Terdapat banyak contoh teladan yang boleh diikuti daripada sirah Rasulullah, terutama akhlak baginda untuk diamalkan umat Islam. Justru Sultan Mizan menyeru masyarakat di Terengganu agar sama-sama menyertai perarakan sempena sambutan Maulidur Rasul yang bermula dari padang sintetik Kampung Tok Jiring sehingga ke stadium tertutup. KPDN mengarahkan Gardenia Bakeries KL Sdn Bhd ke muka surat tunjuk sebab bagi menjelaskan cadangan menaikkan harga sebahagian produk mereka. Syarikat itu diberi tempoh 6 hari untuk berbuat demikian bermula 27 September. Tindakan tersebut bagi memastikan pihak Gardenia tidak melanggar sebarang akta kawalan harga dan anti pencatutan. Kita akan tunggu jawapan dia, ya. Kita tidak boleh sekat mereka naik harga tu, tapi kita boleh dapatkan maklumat kenapa mereka naik harga dan kita kena pastikan bahawa tiada pencatutan berlaku. Tak ada pencatutan. Pencatutan ni maksudnya luar biasalah dia punya kenaikan tu. Jadi kita perlu pastikan tak ada pencatutan. Kalau justify memang harga tu import mahal, ya, landed mahal, lepas tu pengeluaran kos segini, kita kira, memang KPDN kira, ya, di setiap peringkat. Mulakan hari anda dengan informasi terkini. Liputan menyeluruh. Aksi tanpa henti. Bersama kami dalam Berita Pagi 7 pagi, Berita Pagi Sabah 7.10 pagi, Berita Pagi Sarawak 7.20 pagi, Stadium RTM 7.30 pagi dan Kanta 744 7.44 pagi.
Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah berangkat ke Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri di Dewan Syarahan dan Muzakarah Islam Shah Alam di Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Baginda diiringi Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Haris Kasim, Exco Agama Islam Dr. Fahmi Ngah serta kepimpinan pentadbiran negeri. Pada majlis yang disertai kira-kira 500 orang awam itu, baginda turut berkenan menyempurnakan pelancaran sistem MyRadha secara dalam talian yang dibangunkan Jabatan Agama Islam Selangor JAIS bagi mengenal pasti identiti saudara susuan. Pada November 2018, sistem perkhidmatan pertama dalam negara itu dilancarkan Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahri sekaligus menjadikan JAIS sebagai rujukan pelbagai pihak. Bagi memastikan keabsahan perkhidmatan, JAIS melantik 11 pakar perunding berperanan membantu memberikan khidmat nasihat berkaitan rada'ah. Terdahulu, majlis sambutan dimulakan dengan persembahan berzanji dan selawat diikuti ceramah. Sambutan Maulidur Rasul setiap tahun bukan sekadar untuk memperingati Nabi Muhammad dan sirah perjuangan baginda. Malah bertujuan memupuk semangat perpaduan dalam kalangan umat Islam dan masyarakat Malaysia amnya. Sempena Maulidur Rasul, wartawan JAKIM Faldina Izhar menyediakan laporan ini. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika. Maulidur Rasul disambut setiap tahun di seluruh negara dengan pelbagai aktiviti dan pengisian bagi memperingati Hari Keputeraan Rasulullah SAW. Sambutan dimeriahkan lagi dengan acara perarakan disulami dengan selawat menzahirkan rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Ada pihak menyatakan sambutan Maulidur Rasul ini satu bid'ah. Namun, sambutan tersebut mengandungi banyak kebaikannya. Jadi, ia termasuk dalam bid'ah hasanah iaitu bid'ah yang diharuskan. Kan hampir setiap tahun bermula di zaman Raja Muzaffar sampailah kepada kita pada hari ini di Malaysia, di Indonesia, di Yaman, di Mesir, seluruh dunia mengadakan sambutan ini tidak lain dan tidak bukan kerana hukumnya memang ia suatu yang dibenarkan, diharuskan selagi mana tidak ada perkara yang bertentangan dengan Islam di dalamnya. Misalnya percampuran secara bebas lelaki dan perempuan. Misalnya ada pengisian-pengisian yang tidak menepati kehendak Islam. JAKIM urus setia bagi sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan pada setiap tahun. Menurut Ketua Penolong Pengarah Kanan Bahagian Keurusiaan dan Hubungan Luar JAKIM, Kamal Nofarid Kamarudin, sambutan pada tahun ini berbeza dengan tahun sebelumnya kerana perarakan membawa panji kembali diadakan selepas 3 tahun negara dilanda COVID-19. Apabila kita mengadakan program perarakan ni, dia secara tidak langsung sebenarnya menyemai semangat perpaduan dan kekitaan sesama kita. Apabila kita berhimpun bersama-sama, berarak bersama-sama dan sebagainya kan. Jadi secara tak langsung perkara semangat solidariti itu akan timbul di kalangan kita lah, terutamanya peserta-peserta yang mengikuti program perarakan ni. Ya, perarakan ini lebih kepada adat dan budaya. Namun, pengisian sambutan ini haruslah berserta dengan niat sebagai rasa tanda syukur kita ke atas kelahiran Nabi SAW yang menjadi penyambung risalah kepada manusia sejagat. Jadi, bersempena dengan Maulidur Rasul ini, marilah kita perbanyakkan selawat dan terapkan nilai-nilai terpuji Nabi dalam diri kita. Salam Maulidur Rasul, Faldina Izhar, laporan JAKIM untuk RTM. Ya Nabi Kecekalan membesarkan 8 anak seorang diri selepas kematian suami pada tahun 2002 berjaya menobatkan Kasanah Mukri, 79 tahun, sebagai penerima anugerah Keluarga Mitali 2023. Beliau menerima anugerah tersebut sempena Majlis Sambutan Maulidur Rasul peringkat Perak. Pengiktirafan berkenaan melayakkan beliau yang berasal dari Berang membawa pulang wang tunai RM5,000, plak dan sijil penghargaan. Anugerah disampaikan Sultan Perak Sultan Nazrin Mu'izzuddin Shah. Sabar je lah, berdoa je. Usahalah mati ni usaha. Ialah bekerja.
kerja di rumah kita perempuan kan, mana kadang pergi noreh juga. Tu buat kuih, menjahit, itulah. Gembiralah, syukur alhamdulillah. Pada majlis tersebut juga seramai 4 tokoh menerima anugerah masing-masing. Ini termasuk tokoh pendakwah, tokoh pengamal media, tokoh NGO serta Imam Bilal dan Siak. Sambutan Maulidur Rasul peringkat negeri Kedah berlangsung di Alustar dengan kehadiran lebih 300 peserta. Sultan Kedah Al-Aminul Karim Sultan Salahuddin Sultan Badishah berkenan berangkat tiba diiringi Menteri Besar Kedah. Dalam titah baginda, Sultan Kedah mengingatkan rakyat agar bersama-sama bertanggungjawab memelihara keharmonian negeri itu. Di sinilah kita mencari nafkah dan menjalani kehidupan dengan pengakhiran hidup yang baik. Jadi kita seharusnya bertanggungjawab bersama memelihara dan menjaganya dengan sebaik-baiknya. Kita wajib memperindahkan kehidupan di negeri yang subur dan tanah air yang berjasa ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita semua hendaknya. Seorang bayi perempuan cukup sifat ditemui mati di dalam sebuah lori sampah. Bayi itu dipercayai baru dilahirkan dan dibuang ke dalam tong sampah di Blok 4E Bandar Baru Air Hitam. Perkara tersebut disedari pekerja lori sampah pada pukul 10.25 pagi tadi ketika melakukan rutin mengutip sampah di kawasan berkenaan. Mayat bayi tersebut dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk tindakan susulan. Ketua Polis Daerah Timur Laut Asisten Komisioner Sofian Santung ketika dihubungi mengesahkan penemuan mayat bayi perempuan berkenaan. Meraihkan perpaduan dalam kepelbagaian budaya dan perayaan. Di Labuan, lebih 300 pelajar tadika dan ibu bapa meraihkan Festival Kuih Bulan bertempat di Tadika Cihua semalam. Penganjuran festival turut mendukung semangat kebersamaan dan perpaduan seiring konsep Malaysia Madani. Yang penting ialah lain-lain punya kaum, kita boleh sampaikan itu mesej berpaduan. Macam itu berpaduan Madani juga. Kita harap ramai, bukan setakat orang Cina. Tapi lain punya kaum, Kadazan, India, semua Melayu boleh datang. Jadi mereka boleh nampaklah berpaduan ada di kalangan kami juga. Paparan itu mengakhiri berita wilayah hari ini. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan. Syukur kami padamu yang Esa.